Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayangi keluarga Malaysia. Saya Puteri Nur Dalila Sufiah binti Abdul Hakim, berumur 12 tahun dan kini sedang belajar di Sekolah Kebangsaan Tengku Mariam, Batu Pahat, Johor. Kod sekolah saya ialah JBB 0025. Hobi saya ialah membaca dan melukis dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor pakar bedah. Hari ini, saya akan berkongsi tentang sebuah novel yang berjudul Khilaf. Novel menarik ini dikarang oleh Nada Haifa Ramli pada tahun 2007 dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan harga RM18 sahaja, novel yang mengandungi 281 muka surat dan 36 bab ini mempunyai jalan cerita yang sangat menarik dan banyak memberikan inspirasi kepada pembaca. Bagi merungkai bicara buku pada hari ini, ada beberapa persoalan yang akan saya timbulkan untuk kita bersama-sama menyelami dan mendalami khilaf. Pertama, bagaimanakah cerita ini mengubah perspektif saya sebagai murid di sekolah? Khilaf mengisahkan tentang Zaril, seorang remaja yang menderita penyakit barah yang kritikal. Zaril cuba merahsiakan penyakit beliau daripada pengetahuan semua orang kerana tidak mahu menagih simpati. Meskipun menderita setiap hari, Zaril merupakan seorang yang rajin, bertanggungjawab dan sentiasa aktif dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum. Zaril boleh dianggap sebagai idola rakan-rakannya di sekolah. Walau bagaimanapun, Rafizan, rakan sekolah Zaril, menyimpan rasa cemburu dan iri hati kerana Zaril sentiasa menjadi buah mulut warga sekolah dan memegang jawatan utama seperti kapten bola tampar dan penolong ketua pengawas. Konflik ini bertambah serius apabila Rafizan membuat fitnah dan menuduh Zaril membuat laporan kepada guru disiplin tentang sekumpulan murid yang sedang merokok di koridor sekolah. Pertelingkahan ini berakhir apabila terbukti ada pelajar yang merokok dan bukan Zaril yang membuat laporan. Kisah ini membuat saya sedar bahawa menjadi seorang murid dan sebagai pemimpin di sekolah, saya perlu sentiasa berusaha menjadi yang terbaik agar dapat dicontohi oleh rakan-rakan meskipun ada yang akan membenci dan cuba menjatuhkan kita. Inilah lumrah kehidupan manusia. Kedua, bagaimana pula khilaf mengubah perspektif saya sebagai seorang rakan? Walaupun Zaril dibenci oleh Rafizan, Zaril tetap disayangi oleh rakan-rakannya yang lain. Terutamanya Afif, sahabat Zaril yang dianggap sebagai abangnya sendiri. Afif memegang jawatan ketua pengawas di sekolah. Oleh itu, beliau seorang yang tegas, prihatin dan bersikap positif. Beliau juga selalu menyokong Zaril dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum. Namun begitu, beliau amat risau akan Zaril yang terlalu aktif dan mereka sentiasa menasihati serta membantu satu sama lain pada waktu susah atau senang. Ikatan persahabatan mereka berdua patutlah dicontohi. Bak kata pepatah, bagai isi dengan kuku. Kisah ini mengajar saya untuk sentiasa mengambil berat dan menasihati rakan-rakan saya supaya hubungan persahabatan semakin kukuh dan erat. Bukan itu sahaja, saya juga perlu membantu rakan-rakan serta menghormati mereka supaya pergaduhan dan kesalahfahaman juga tidak berlaku. Ketiga, bagaimanakah cerita ini mengubah perspektif saya sebagai seorang anak di rumah? Di sekolah, Zaril merupakan murid yang disayangi guru-guru dan rakan-rakan. Namun di rumah, Zaril sentiasa mendambakan kasih sayang dan perhatian ayahnya Encik Nazrin. Encik Nazrin tidak pernah mempedulikan Zaril. Malah, Encik Nazrin membeza-bezakan Zaril dengan adik-beradiknya yang lain. Hal ini bertambah teruk apabila Zaril sakit. Encik Nazrin sendiri telah menghalangnya daripada berjumpa dengan doktor. Namun malang tidak berbau, penyakit barah yang dihidap Zaril sangat kritikal dan tidak boleh dirawat. Zaril menghadap Tuhan lebih awal berbanding rakan-rakannya. Pada waktu inilah Encik Nazrin sedar akan kekhilafannya.
baru Encik Nazrin sedar betapa berharganya seorang anak yang selama ini dia abaikan. Encik Nazrin diam terkaku melihat tubuh anaknya yang sudah tidak bernyawa itu. Encik Nazrin menyesal dan mahu meminta maaf, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Kisah ini mengajar saya untuk sentiasa menghargai dan meraikan setiap ahli keluarga kita, meskipun mereka ada kekurangan tersendiri. Namun, kelemahan dan kekurangan itulah yang perlu kita lengkapi bersama sebagai sebuah keluarga. Saling melengkapi ibarat irama dengan lagu, ibarat bulan dengan bintang, ibarat aur dengan tebing. Kesimpulannya, sekiranya anda mahu mengisi masa lapang dengan membaca sebuah buku yang mempunyai nilai kekeluargaan, nilai kekitaan, nilai kebersamaan dan nilai kesetiaan, Khilaf adalah pilihan terbaik. Saya yakin emosi anda akan dibuai dengan gaya penulisan yang menarik, pilihan kata yang mudah dan puitis, pembentukan watak yang dinamik, jalan penceritaan yang mengujakan dan pengakhiran yang bermakna. Sekian, terima kasih.